Mesti ramai kat luar sana yang suka menggunakan aplikasi Shopee untuk membuat pembelian. Tapi, tahukah anda siapakah founder Shopee tersebut? So, hari ini saya nak ceritakan mengenai founder Shopee ni. Manalah tahu kod-kod boleh jadikan sumber inspirasi anda yang kat luar sana tu. Jadi, 15 tahun yang lalu, lelaki kelahiran China tiba di Singapura dengan beban hutang $100,000. Tapi hari ini, net worth syarikat beliau adalah 20 bilion. So, ini kisah Forrest Li, founder Shopee dari China, masuk Singapura dan jadi orang paling kaya di Singapura. Ini baru betul. I came, I saw and I conquer. Masa dia sampai dekat Singapura dulu, dia hanya mampu sewa bilik je. Cerita dia macam ni, Lee ni dulu memang kaki game. Masa dia belajar degree dulu, memang tak berapa nak pandai sangat lah. Asal ada masa terluang je, dia pergi cyber cafe main game. Masa habis degree tu, dia dapat kerja Motorola China. Tapi dia tak minat sebab dia tak cukup masa nak main game. So apa dia buat? Dia pergi buat loan untuk sambung belajar master di Stanford University dekat US. Masa dekat US tu, Lee pergi graduation ceremony awet dia yang kini dah jadi wife dia lah. Waktu tu Steve Jobs yang bagi ucapan. Dia tak boleh lupa kata-kata Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Ini kata-kata keramat Steve Jobs yang terus membakar semangat Lee untuk kejar impian dia. So bagi kaki gamers, korang mesti ingat Garena kan? Ini antara first business dia buat masa kat Singapura dulu. Bisnes sebelum Garena ni gagal. Dia ni memang kaki game. Masa belajar dekat U dulu pun memang main game je lah kerja dia. So dia buat bisnes dengan benda yang paling dia minat, iaitu game. Garena macam nak naik, tapi orang tak kenal siapa di sebalik Garena ni. Masuk jugalah Forrest Li ni dulu. Nama Forrest ni pun dia ambil sempena Forrest Gump. Satu hari, masa Lee bercuti dengan family, dia tanya anak dia, apa yang paling awak rindu kat China? Anak dia jawab, Taobao. Kalau korang tak tahu, Taobao macam Shopee lah, tapi dekat China. Mendengar jawapan anak dia tu, Lee pun dengan nada bergurau kata, okey, nanti dia dibuat satu Taobao kat sini, okey? Okey, nak jadikan cerita, gurauan Lee kepada anak dia tu jadi reality bila dibuka Shopee pada tahun 2015. Disebabkan data yang dia ada dari pengguna Garena, dia berjaya mengkaji pattern mobile users di Asia Tenggara. Memang strategi awal Lee dulu adalah mobile first. Maknanya apps yang dia nak buat wajib senang dipakai untuk handphone. Walaupun diconsider sebagai latecomer, tapi Lee tak kisah. Dia on juga projek Shopee tu. So, jangan ingat bila kita lambat masuk suatu industri, kita takkan berjaya. Sebab tu, antara e-commerce yang famous adalah Lazada dan Tokopedia. Jadi, apa strategi mereka di peringkat awal? Aggressive marketing, mobile first, zero sales commission strategy. Ini kita boleh panggil sebagai entry level punya strategi. Bayangkan korang nak masuk market yang dah ramai jerung, kenapa orang nak pilih kita yang baru nak masuk di, sedangkan dah ada brand besar lain seperti Lazada dan Tokopedia? Nak tak nak, Lee kena be very aggressive dalam marketing. Agresif bukan bermaksud tabur duit lepas tu tunggu orang masuk web kita. No, agresif bermaksud berada di semua tempat, tapi tak guna juga kalau buat marketing gila-gila, tapi apps kita ni tak bagus. Itu datangnya pula mobile first strategy. Maknanya dia kena buat apps yang korang rasa senang nak akses melalui smartphone. So okey, sekarang ni dah buat aggressive marketing dan mobile first. So orang dah ramai install apps dia, tapi masih tak cukup. Dia perlukan seller yang ramai. Bila orang masuk tapi tak ada barang, orang dah tak masuk lah. Ibarat kita masuk shopping mall yang tak ada kedai. Memang sekali je kita pergi mall tu. Kat sini pula datang strategi zero sales commissions. Maknanya Shopee tak ambil sebarang commission kepada seller yang nak berniaga di tapak Shopee. Kira macam bagi tapak percuma lah untuk berniaga. Strategi ini buatkan Shopee rugi bertahun-tahun lamanya. So keywordnya adalah sabar. Ibarat macam ni, buat marketing gila-gila, lepas tu orang mula datang, lepas tu tengok barang banyak kedai dan meriah dengan pelbagai pilihan. Apa jadi? Orang mula ramai-ramai masuk, ramai-ramai macam ni. Seller mula dapat sales yang banyak. Seller pun bagi tahu seller lain yang jual kat Shopee senang dapat sale. Seller lain masuk lagi ramai. Pengguna pula makin seronok sebab banyak pilihan dan bermacam-macam jenis barang. Customers experience meningkat, maka Shopee menjadi bualan, word of mouth. Kau beli kat mana benda ni? Aku beli kat Shopee je. Aku cari kat Shopee je, mesti jumpa. Aku tengok kat Shopee lah, murah sikit. So, biasa dengar kan orang cakap macam ni. So, bila dah cukup masa, barulah Shopee charge commission. Masa ni, baru diorang count kerugian bertahun-tahun yang diorang tanggung. Tapi sekali count, main bilion terus. Memang memerlukan kesabaran yang tinggi. Datang merantau ke negara orang, tapi boleh jadi antara orang yang paling kaya pula di negara tu. So, power kan? Punca awal dia yang best.
Yang pertama, kata-kata semangat Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Kata-kata ini buat dia kejar impian dia untuk tumbuhkan Garena. Yang kedua, kata-kata anak dia yang rindu pada tabau. So, satu lagi yang bestnya, tak susah pun kalau nak mula niaga kat Shopee ni. Mudah sangat nak buat side income. Ramai seller kita dah buat sales 4 hingga 6 angka secara konsisten setiap bulan kat Shopee. Dah ubah life mereka dalam pandemik dalam diam ni. Serius, korang pun boleh. Forestly ni dah sediakan macam-macam marketing tools dan special day khas untuk seller Shopee. Semuanya percuma je. Tinggal kita nak ambil kesempatan dan memanfaatkan je. Yang penting, kenalah ada ilmu nak niaga walaupun kat Shopee. Kalau korang yang tengah planning nak tambah side income walaupun tengah bekerja tu, ada satu panduan Shopee ni mudah dan proven untuk korang belajar dari video-video yang disediakan. Belajar dari A to Z, basic to advance. Yang bestnya, kalau korang tiada produk nak mula, no problem, dropship je. Ada lebih 500 produk laku keras dengan harga borong walaupun satu disediakan. Biar semuanya auto tanpa gangguan kerja hakiki. Kasih supplier je yang uruskan, korang monitor order yang masuk. Menarik kan? We stay hungry, stay foolish. Kalau tak bermula sekarang, bila lagi? Saya hanya berkongsi, keputusan di tangan anda. So, selamat mencuba. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.